dengan kemenangan tipis 1-0. Ini dia Nafus Izin, antara jurulatih muda yang semakin mekar namanya di dalam era kejurulatihan. Berjaya membimbing dengan baik pemain muda Terengganu FC setakat ini. Apabila tiupan whistle permulaan untuk separuh masa yang kedua. Leandro kepada Adam terus saja satu lambungan tinggi di situ. Faisal Abdul Halim, satu gerakan yang hanya tidak lebih untuk mengeluarkan bola dari kuasa sendiri. Corbin Ong, satu-satunya pemain JDT yang tampil dalam ke-10 perlawanan setakat ini. Hanya dia pemain tunggal yang menjadi pilihan Benjamin Moras, mengekalkan peranannya di bahagian pertahanan kiri setakat ini dengan cukup cemerlang. Itu dia Corbin Ong, dapat dipatahkan di situ oleh Azam Azmi. Makan Konate, satu hantaran ke tengah, dapat dipintas oleh Syamil Kuti. Satu hantaran kepada Baxter sebentar tadi. Matthew Davis, satu rintang yang cukup baik, tapi sekali lagi tidak menemui Baxter. Dirampas oleh Matthew Davis. Masuk semula ke belakang. Adam kepada Corbin Ong ke sebelah kiri. Sekarang ini Arif Aiman cuba untuk mengatasi Azam Azmi. Jadi nampaknya Khalidin Murga akhirnya terpaksa melakukan kekasaran di situ. Dari kelicikan Arif Aiman yang nampak begitu baik, cuba menyusup masuk untuk melakukan satu gerakan sebentar tadi, Rizal. Ya, sebab pertama bertindak pemain sayap di sebelah kanan, tetapi bertindak di bahagian kiri yang membolehkan beliau buat cutback masuk ke dalam dan ini situasi yang sama yang berlaku pada pasukan Terengganu tempoh hari. Sebuah pertama tadi mempunyai sepakan percuma yang hampir dalam berhampiran dengan gol pasukan Terengganu. Ini peluang yang terbaik untuk dimiliki JDT sebaik 3 minit pertama bermula. Benson Da Silva, satu cubaan yang agak tinggi melewati palang gol. Satu cubaan deras mahu dilakukan oleh pemain dari Brazil ini. Ya, satu tembakan yang ada power padu, tetapi perlu diperkemaskan lagi oleh Baxter kerana kita nampak daripada fase pertama dan fase kedua ini, Baxter selalu mencuba dan saya rasa perlu perbaiki lagi daripada segi shooting on target, utamanya untuk Baxter. Seperti ada perkara yang dibincangkan sebentar tadi antara Khalidin Murga dan Zulkarnain, tetapi nampaknya dia tidak mungkin dapat meneruskan permainan malam ini. Telah menyerahkan lilitan kapten kepada Da Silva. David Da Silva akan memegang peranan selaku ketua pasukan. Jadi Terengganu terpaksa melakukan pertukaran awal sebaik 4 minit separuh masa kedua bermula dengan pemain jersey nombor 5 iaitu Syahrul Nizam Roshani, antara pemain muda Terengganu yang berusia 23 tahun. Telah melakukan 8 penampilan setakat ini bersama Terengganu. 4 daripadanya bermula selaku pemain kesebelasan utama. Jadi tugas yang pasti mencabar kepada Syahrul Nizam gantikan peranan Khalidin Murga. Jadi bagaimana Rizal melihat kemasukan Syahrul Nizam ini? Adakah ketiadaan Khalidin Murga bakal memberikan kesan pada pertahanan
Terengganu FC. Ya, dua gandingan pemain muda Muhammad Fauzi dan juga Syahrul Nizam sudah tentu akan beri cabaran untuk pasukan Terengganu bahagian pertahanan. Jadi peluang untuk pasukan Terengganu makan Konate. Satu tendangan volley yang cukup mempesonakan, tetapi sayang tidak menepati sasaran. Satu peluang awal dimiliki oleh Terengganu nampaknya, Rizal. Ya, memang sekali lagi kita dapat lihat dua gandingan ni David Da Silva dan juga Makan Konate, tetapi walaupun ada peluang, tetapi saya rasa rugi kerana tendangan liar seperti ini tidaklah saya rasa mengganggu gugat kehebatan Fariza di bahagian jaga gawang untuk pasukan JDT. Ini dia Gonzalo Cabrera. Kita lihat ulang tayang. Jelas ada satu fall di situ, tolakan dari belakang. 5 minit sudah bermula separuh masa yang kedua. Adakah kita akan lihat perubahan dari kedua pasukan untuk mereka cuba mendapatkan ilham lagi memburu jaringan yang saya lihat cukup penting. Dipersalahkan nampaknya di situ Makan Konate. Dengan pengadil Zulkarnain mendakwa bola ada mengenai tangan. Jadi satu lagi siapakah percuma dimiliki oleh JDT. Terus saja diambil Nasur Isa di situ. Sekarang ini Arif Aiman menunggu Gonzalo Cabrera. Baik, satu hantaran kepada Arif Aiman. Arif Aiman sekali lagi hantaran yang tidak menjadi, berjaya dipatahkan di situ oleh Muhammad Fauzi untuk sepakan penjuru buat JDT. Nampak pantas diambil di situ. Leandro pada Arif Aiman. Arif Aiman satu hantaran yang cukup baik, tetapi mujur. Tidak ada mana-mana pemain JDT sebentar tadi. Sekarang ini David Da Silva. Satu gerakan balas yang sekali lagi dapat dipatahkan. Belum sempat menuju ke bahagian tengah. One touch daripada Gonzalo sebentar tadi kepada Corbin Ong. Nasur Isa ke sebelah kiri. Mendada nampaknya Baxter Da Silva. Lagi peluang terhidang. Tiada sebarang tindakan susulan dapat dilakukan. Sudah dua kali nampaknya Rizal dalam situasi yang hampir serupa. Ya, apa yang kita lihat adalah sekarang ni pasukan JDT sudah mula masuk ke kawasan penalti Terengganu, tetapi apa yang dilakukan oleh Baxter cukup baik, melintangkan bola di hadapan gawang penjaga gol Terengganu, tetapi tiada mana-mana pemain ataupun lambat pemain JDT untuk masuk menerima hantaran yang dilakukan oleh Baxter. Sekarang ini banyak serangan pasukan JDT tertumpu di bahagian kiri dengan Corbin Ong juga seringkali membantu Arif Aiman untuk melakukan gerakan-gerakan yang mampu memberikan cabaran kepada pertahanan Terengganu. Dapat dipatahkan di situ oleh Hakimi Abdullah sebelum Matthew Davis lakukan kekasaran dari belakang. Satu fall di situ. Ya, walaupun saya rasa diasah oleh Matthew Davis, tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad Hakimi sebenarnya tadi memang cukup berani kerana cuba untuk mengeluarkan bola, walaupun boleh buat satu clearance tetapi berjaya untuk menewaskan Matthew Davis. Hilang nampaknya penguasaan bola Nasur Isa. Makan Konate melebarkan ke sebelah kiri, cuba mencari Hakim Abdullah sedikit kuat, namun masih kekal dalam penguasaan Hakimi. Cemerlang nampaknya Leandro berjaya merampas. Gonzalo Cabrera melakukan larian di situ, memberikan kepada Baxter. Sayang sekali sedikit tidak sampai, tetapi masih lagi dalam kawalan Baxter untuk diberikan kepada Leandro, semula kepada Baxter. Baxter Da Silva. Suhaimi Hussein berjaya menyelamatkan keadaan. Masih ada lagi gerakan susulan, tandukkan daripada Gonzalo Cabrera. Sayang sekali agak meliar tandukan tersebut, walaupun
Satu free header sebenarnya untuk Gonzalo Cabrera sebentar tadi. Ya, dua percubaan yang berbahaya dilakukan oleh pasukan JDT yang bermula dengan Baxen dan kita dapat lihat satu kali ini percubaan yang betul-betul tepat ke arah gawang pintu gol Terengganu dan sekali ini Cabrera yang juga saya rasa tidak dikawal berjaya buat free header, tetapi tandukan tersebut jauh melambung melepasi gawang Terengganu FC. Selamat nampaknya gawang Terengganu FC setakat ini. Ketika kita lihat JDT sudah mula semakin meningkatkan momentum serangan mereka. Sebaik bermula separuh masa yang kedua ini. Back to Davis. Lihat arah larian Afiq baik semula. Dia berikan kepada Back to Davis. Satu hantaran lintang yang cukup mengelirukan. Tetapi dapat dimatikan di situ oleh Azam Azmi. Azam Azmi agak kuat. Faisal Halim di situ. Satu tampanan yang tidak dapat dijangkau oleh Makan Konate sebentar tadi. Robin tukar-tukar hantaran dengan Leandro semula ke belakang. Nasuk Isa, satu hantaran kepada Baxen. Satu back pass yang cukup baik. Satu serangan balas cuba dikejar oleh Billy Silva, namun Syamir Kuti masih lagi dapat mematikan langkah. Tetapi peluang untuk Hakimi Abdullah terbuka, dan itu dia Hakimi Abdullah meletakkan Terengganu FC di hadapan. Berpunca daripada kesilapan pertahanan. Nampaknya pemain yang berusia 20 tahun ini membuat kejutan. Gol pertama untuk Terengganu FC malam ini oleh Hakimi Abdullah menggegarkan Stadium Sultan Ibrahim dalam situasi yang kita tidak duga sama sekali. Berjaya diambil dengan baik oleh Hakimi Abdullah. Ya, satu saya rasa peranan yang baik dilakukan oleh Hakimi sebentar tadi. Kalau kita lihat kesilapan dilakukan oleh pemain JDT sebenarnya, pertama sekali adalah hasakan dilakukan oleh Dal Silva. Apa yang dilakukan oleh Adam Nur Azlin terkena Nasuk Insa, dan sudah pasti Nur Hakimi apabila berhadapan dengan Farizal Malias, saya rasa memang tidak melepaskan peluang ini, berjaya menggelecek Adam Nur Azlin. Dan saya rasa pujian perlu diberikan kepada pemain muda ini, berani. Dan ini adalah jaringan yang saya rasa menjadi pembangkit semangat lagi untuk pemain-pemain Terengganu. Kredit juga harus diberikan kepada David Da Silva yang memberikan tekanan yang cukup baik kepada Syamir Kuti sebelum ada kesilapan antara Nadam dan juga Nasuk Insa yang membuka ruang kepada Hakimi yang berjaya mencuri kesempatan tersebut, berjaya menewaskan Farizal Malias dalam satu situasi 1 lawan 1. Jadi nampaknya sudah ada gol yang terhasil di sini. Pasukan JDT sudah pasti akan meningkatkan momentum serangan mereka dalam usaha mencari gol penyamaan. Manakala gol tersebut pastikan memberi keyakinan yang lebih lagi kepada pasukan Terengganu. David Da Silva keseorangan 4 pemain pasukan JDT memberikan tumpuan, tetapi sekali lagi berjaya dirampas di situ. Dari sebelah kiri Hakimi keseorangan. Adam cuba mencabarnya. David Da Silva, baik kawalan pemain ini, tetapi satu sepakan lemah saja yang mampu dilakukan oleh David Da Silva sebentar tadi. Ini Afiq Fazail. Semula kepada Baxen sekarang ini. Antara pendek sahaja setakat ini cuba dilakukan oleh JDT. Perlahan mereka cuba untuk mara. Bagaimanapun bola telah pun keluar untuk lontaran ke dalam kepada pasukan Terengganu. Jadi 30 minit lagi yang tinggal. Jadi Rizal melihatkan situasi sebegini, adakah anda jangkakan kemungkinan kita akan lihat lebih banyak
Pemain-pemain di bahagian serangan akan dibawa masuk sebentar lagi. Ya, kalau kita lihat pasukan JDT hanya ada satu saja pertukaran yang boleh dilakukan dengan 3 pemain boleh dimasukkan kerana 2 pemain telah dikeluarkan. Apa yang saya lihat memang sekarang ni pemain JDT perlu menggandakan asakan, terutamanya asakan yang lebih berkesan di bahagian serangan, dan option perlu lebih diperbanyakkan lagi. Kerana Arif Aiman pincah pemain ini, berjaya mengatasi Azam Azmi, tetapi satu terpaan yang berani nampaknya oleh Muhammad Fauzi. Clear tackle yang cuba dibuat di situ mengenai tepat ke arah bola. Jadi sepakan penjuru buat JDT sekarang ini. Cuba melakukan satu hantaran near post, tetapi dapat diberi tekanan di situ oleh pemain Terengganu. Sekali lagi sekarang ini tandukan Besita Silva melantun sebelum jatuh tepat ke dalam dakapan Suhaimi Hussein. Masih belum ada sebarang cubaan yang betul-betul dapat lagi memberikan satu cabaran kepada Suhaimi. Ya, memang ada power yang dilakukan oleh Bekson. Ini yang saya rasa perlu diperketatkan, diperkemaskan benteng pertahanan pasukan Terengganu, memberi marking yang ketat untuk Bekson. Si Marcel pada Ni Akif. Ni Akif melihat akan Konate di situ terbaring, memerlukan rawatan. Akan Konate pernah beraksi dengan pasukan T-Team pada tahun 2016 dan juga 17 sebelum beraksi di Liga Indonesia. Pernah beraksi dengan pasukan Persebaya Surabaya dan juga Arema. Antara 2 kelab yang pernah diwakili oleh pemain dari Mali ini yang berusia 30 tahun. Apakah sumbangan yang anda dapat lihat oleh Makan Konate hari ini, Rizal? Ya, sumbangan pada malam ini cukup banyak, terutamanya apabila melakukan serangan digandingkan dengan David Silva di bahagian serangan. Di samping tu saya rasa menjadi ball winner untuk pasukan Terengganu, dan sudah pasti keresahan sekiranya Makan Konate ini tak dapat meneruskan permainan, dan saya rasa Makan Konate tidak mengalami sebarang kecederaan yang serius, dan sudah pasti kelipat Makan Konate perlu diteruskan untuk membantu rakan-rakan lain bagi mengimbangi perlawanan ini. So semula ke belakang, semangat fair play yang dipamerkan di situ apabila antara kehadapan sebentar tadi sebenarnya untuk diberikan semula kepada Terengganu. Makan Konate, ini dia si Marcel. Satu ketika dahulu pernah digelar sebagai Ngolo Kante UiTM, pernah beraksi dengan pasukan UiTM sebelum ini, tapi kita berikan tumpuan. Sekarang ini Betson, satu hantaran cutback sebenarnya yang cukup baik, tetapi sayang sekali tidak tepat. Sekali lagi hantaran gerak balas. David da Silva melihat pilihan yang mereka ada, mungkin satu peluang untuk Hakimi, tetapi Matthew Davis terlebih dahulu memintas hantaran tersebut untuk memberikan sepakan penjuru. Satu gerakan yang cukup baik yang dipamerkan oleh David da Silva, melihat arah Hakimi Abdullah tadi yang sudah pun berlari dari sebelah kiri tadi, Rizal. Ya, bijak dilakukan oleh David da Silva. Sebenarnya apa yang kita dapat lihat sebenarnya Muhammad Hakimi sebenarnya perlu bergerak lebih pantas ke tengah sedikit, kerana memang terlalu jauh kedudukan, nampak berserangan tetapi terlalu jauh untuk David da Silva untuk memberikan ruangan tersebut. Sepakan penjuru ini akan diambil Ni Akif. Ada pemain yang berijah dari Kelantan musim lalu. Satu hantaran ke tengah dapat ditandu di situ, tapi dikeluarkan oleh Syami Kuti sebelum dikeluarkan dari kawasan bahaya oleh Leandro. Corbin Ong, Gonzalo memberikan semula. Baik gerakan ini untuk Corbin Ong, cuba mara lari dari sebelah kiri. Satu sliding tackle yang cukup menarik dipamerkan di situ oleh Desi Marcel. JDT nampaknya memilih untuk meneruskan permainan, walaupun Desi Marcel di situ nampak masih lagi terbaring, mungkin perlukan rawatan. Arif Aiman
Benson da Silva. Dibiarkan susulan sebentar tadi mengenai pemain Terengganu. Bin Ong pada Syamir Kuti. Depan tugas mencabar nampaknya Syamir Kuti hari ini untuk mengawal gerakan David da Silva yang jelas berjaya memberikan peranan yang cukup baik. Kali ini Leandro, tetapi meliar dari ke sebelah kanan gawang Terengganu FC. Pemain import dari Argentina ini pada watak yang sudah cukup sinonim dengan pasukan JDT. Berusia 32 tahun. Kita lihat ulang tayang ini berpunca daripada sering tackle terhadap Corbin Ong, memberikan kesan nampaknya kepada Marcel Rizal. Ya, memang apa yang pasti kita dapat lihat sering tackle yang perfect, tetapi membawa kecederaan kepada Desi Marcel. Sepakat penjuru pada minit yang ke-66. Lalu tanukan oleh Corbin Ong, tetapi gagal mencari arah ke dalam gawang Terengganu. Apa yang saya lihat adalah sebenarnya loose marking yang dilakukan oleh pemain Terengganu. Sepatutnya Muhammad Fauzi kat situ, pemain yang betul-betul hampir dengan Corbin Ong, sebabnya melakukan sekurang-kurangnya memberi sikit tekanan ataupun challenge kepada Corbin Ong supaya tidak dapat melakukan tandukan dengan secara selesa seperti itu. Nampaknya gerakan 1-2 yang pantas dengan first touch menjadi aset utama pasukan JDT setakat ini. Azam Azmi tiada pilihan lain, terpaksa menjatuhkan kedudukan Leandro sebentar tadi. Arif Aiman sekarang ini di sebelah kanan pula. Dipersalahkan Desi Marcel melakukan lintasan di situ ketika Arif Aiman cuba melarikan bola. Kita lihat semula. Ya, memang ada sedikit tackle. Kalau kita melihat memang Arif Aiman telah melepasi kedudukan Desi Marcel, dan ini saya rasa satu situasi yang berbahaya untuk Terengganu FC dengan kebolehan pemain seperti Leandro dan juga Baxon boleh melakukan sepakan percuma ini dengan cukup baik. Jadi adakah JDT dapat menggunakan kesempatan ini untuk cuba mendapatkan gol penyamaan pada minit yang ke-68 dengan saya jangkakan kemungkinan Leandro yang dilihat dalam posisi yang cukup bersedia untuk melepaskan rebatan. Leandro mengenai benteng Terengganu. Cubaan susulan tetapi jauh tersasar. Terus saja memberikan kesan kepada David da Silva di situ. Bola sebentar tadi yang mengenai David, hasil sepakan percuma yang diambil oleh Leandro sebentar tadi. Ya, ini yang kita dapat lihat memang tendangan tersebut betul-betul kena dada David da Silva. Satu tindakan berani sebenarnya yang dilakukan oleh David. Tidak mahu memberikan ruang pada pasukan JDT sebentar tadi untuk melakukan satu cubaan tepat yang mungkin akan memberikan masalah kepada Suami Hussein sebentar tadi. Masih lagi belum bangun David da Silva. Mungkin perlu diusung keluar. Adakah dengan keputusan semasa Benjamin Mora yang pasti resah melihat kedudukan ini, mungkin akan bermasuk pemain seperti Safawi Rashid yang kita ketahui mempunyai rekod yang cukup cemerlang tiap kali berdepan dengan pasukan Terengganu.
kerana dia sentiasa mencarikan gol dalam semua perlawanan ketika berdepan Terengganu. 5 gol setakat ini. Dia pun sudah berada dalam kedudukan kecergasan yang cukup baik untuk diturunkan. Namun semuanya bergantung kepada keputusan Benjamin Mora yang melihat apakah pilihan yang terbaik untuk diturunkan. Benson da Silva masih lagi mencari sentuhan jaringan pada malam ini. Sekarang ini terikat 9 jaringan bersama Efe Dayo. Selepas penyerang dari Selangor itu meledak 2 gol bagi meletakkan persaingan buruan kejuaraan ataupun penjaring terbanyak cukup sengit untuk disaksikan. Corbin Ong taran ke tengah kepada Afiq Fazail. Adam kepada Syami Kuti. Kurang fokus nampaknya Nasur Insa. Antara yang diberikan Adam sebentar tadi. Ini dia Azam Azmi, antara pemain muda yang beraksi cukup baik malam ini. Berjaya mengawal kelibat Gonzalo Cabrera dan juga Arif Aiman. Davis ke belakang kepada Syami Kuti. Baik transition yang dibuat oleh JDT sekarang ini. Gonzalo dapatkan Baxter yang turun ke bawah untuk menghidupkan gerakan ini. Matthew Davis, Arif Aiman, Arif Fazilah berjaya. Nampaknya Arif Aiman mendapatkan sedikit ruang. Benson da Silva, tetapi tandukan itu tidaklah begitu padu, tidaklah begitu kencang untuk dia menewaskan Suhaimi Husin. Ini adalah peluang kalau dapat lihat keberanian yang ada pada Arif Aiman melakukan satu tendangan yang cukup baik. Dapat lihat memang Maxim betul berada di belakang ataupun far post. Tapi sekali lagi tandukan dilakukan oleh Maxim tidaklah begitu kuat. Satu pelayaran Syami Kuti di situ. David da Silva, biarpun dilihat lebih banyak keseorangan dalam situasi mereka ataupun situasi Terengganu mengatur serangan, tetapi hanya dia seorang sudah cukup memberikan banyak masalah, terutamanya kepada Syami Kuti dan juga Adam. Ketika Faisal Halim nampaknya masih lagi terbaring ataupun terduduk di situ, mungkin ingin meminta rawatan. Itu juga dengan Suhaimi Husin, penjaga gol Terengganu FC. Saya pasti mungkin ada peminat-peminat melihat ini satu situasi untuk melengahkan masa, tetapi itu adalah perkara yang sememangnya sentiasa menjadi perdebatan. Tak ada penyokong-penyokong dalam situasi sebegini, tetapi nampaknya pengadil memberikan drinking breaks untuk separuh masa yang kedua. Ini dia penjaring gol tunggal malam ini, Hakimi Abdullah, pemain berusia 22 tahun ini, yang menjadi pemisah antara kedua pasukan untuk malam ini. Ya, memang pada saya seorang pemain yang tenang sebenarnya sukar untuk pemain-pemain seperti pemain muda seperti Muhammad Hakimi ni, apabila berhadapan satu lawan satu dengan menjaga gol dan agak tenang, bersahaja. Tendangan dilakukan oleh Hakimi dan satu kredit yang boleh kita berikan kepada beliau, berjaya menewaskan Adan Nur Azlin dan juga sekali lagi berjaya untuk menewaskan Farizal Malayas dengan hanya melakukan satu tolakan di sebelah kanan pintu gol, berjaya memberi kelebihan buat masa sekarang ini untuk pasukan Terengganu FC. Ini juga merupakan gol ketiga Hakimi
Pemain berusia 22 tahun yang berasal dari Kelantan ini bersama Terengganu FC, 2 gol yang dijadikan pada setakat ini dalam 2 perlawanan awal ketika menang ke atas UiTM dan juga Selangor FC. Nick Akif cuba mendapatkan ruang, tetapi dapat dipatahkan di situ oleh Baxon. Gonzalo Cabrera melakukan satu larian sebelum menolak ke tepi di bahagian kanan pada Nasur Insa. Gonzalo kepada Arif Aiman. Arif Aiman 3-4 pemain hampir berjaya dia atasi, tapi dapat disekat di situ oleh pemain Terengganu FC sebentar tadi. Pasukan Terengganu FC akan melakukan 2 pertukaran, di mana pada minit yang ke-75 ini Nasir Basharudin dijangka akan dibawa masuk oleh Nafuzi Zain, sudah tentu bagi memperkuatkan bahagian tengah Terengganu FC. Selain seorang lagi pemain muda iaitu Rahmat Makasuf. Itu dia Nasir Basharudin dengan Faisal Halim dibawa keluar, Hakimi Abdullah juga. Selain Nick Akif, 3 pertukaran serentak nampaknya dilakukan oleh Terengganu malam ini dalam mengharungi 15 minit terakhir. Itu dia Nasir Basharudin. Menggantikan peranan Nick Akif. Sudah tentu kita kenali Nasir Basharudin, bekas pemain Perak ini, mempunyai keupayaan yang cukup baik dalam situasi bertahan. Jadi 3 pertukaran yang dilakukan oleh pasukan Terengganu FC malam ini. Apakah Rizal melihat, adakah Nafuzi mahu mendapatkan lebih banyak pemain dalam situasi sebegini? Rizal? Ya, pada pandangan saya sebenarnya Nafuzi menguatkan di bahagian midfield pasukan Terengganu FC dengan kita tahu Nasir Basharudin juga seorang midfield yang mempunyai gaya defensif yang cukup baik. Sudah tentu hanya tinggal membagi 13 minit waktu permainan sebenar, sudah pasti akan cuba mengekalkan jaringan yang dibuai oleh pasukan Terengganu. Nampaknya Azam Azmi sudah tadi agak kuat juga. Bola yang dilakukan sebentar tadi memberikan kesan nampaknya. Cubaan pada Corbin Ong jelas mengenai bahagian yang sudah pasti memberikan kesan terhadap Azam Azmi untuk meneruskan permainan. Cepakan penjuru ini diambil oleh Nasur Insa. Peluang untuk pasukan Terengganu, sayang sekali. Sentuhan gagal dilakukan di situ oleh Afiq Fazail. Bola terus saja menuju keluar di garisan tepi gawang pasukan Terengganu FC. Dengan tempoh yang ada ini, sudah pasti pemain-pemain Terengganu perlu memberikan fokus mereka yang lebih tinggi. Tetapi untuk pasukan JDT, kita ketahui mereka punya rekod yang cukup baik sebenarnya, kerana daripada 23 jaringan yang mereka lakukan setakat ini, 11 gol tersebut hadir dalam tempoh 30 minit terakhir. Satu statistik yang pasti dipanggil oleh Nafuzi Zain. Sekali lagi dipersalahkan Nasir kali ini. Baru saja dibawa masuk. Lihat, sebenarnya pemain yang sebenar tadi, Engku Syakir, salah seorang pemain yang dibawa masuk bersama-sama dengan Nasir Basharudin dan juga Rahmat Makasuf. Satu sepakan percuma
yang boleh memberikan ancaman pada gawang Terengganu FC. Leandro mahu terus melakukan satu cubaan terus, tetapi tidak memberikan apa-apa kesan kepada pasukan JDT sebenarnya. Memang kalau kita lihat ramai sebenarnya pemain-pemain Kobe On juga naik untuk menerima bola tersebut. Baxter juga berada dalam kawasan penalti. Tapi apa yang dilakukan Leandro sebenarnya mempersia-siakan peluang yang diperolehi oleh JDT. Jadi satu lagi peluang yang tidak dapat dimanfaatkan oleh JDT. Dengan masa hanya tinggal 10 minit saja lagi, buat JDT sekiranya mahu sekurang-kurangnya mendapatkan satu mata dalam perlawanan malam ini. Gonzalo Cabrera, baik sekarang ini kawalannya untuk diberikan kepada Afiq Fazail. Ke sebelah kanan sekarang ini satu transaction yang cuba dilakukan, dapat dipatahkan di situ. Itu David dipersalahkan. Cuba menyekat larian sebelah tadi yang dibuat oleh Engku Syakir. Ya, 3 pemain yang berjaya. Apa yang lebih penting adalah sebenarnya kesungguhan digunakan oleh Nur Syakir. Dia tahu walaupun tidak mendapat daripada support kawan-kawan yang lain, tetapi masih lagi terus untuk mengeluarkan bola tersebut di kawasan bahaya. Itu dia Safawi Rashid dibawa masuk untuk menggantikan Gonzalo Cabrera. Sudah pasti saya sudah cakapkan pemain ini mempunyai rekod yang cukup baik ketika berdepanan Terengganu. Tetapi persoalannya, adakah dia dapat meneruskan rekod cemerlangnya? Selain itu, Nazmi Faiz juga antara wajah baru yang dibawa masuk oleh Benjamin Mora. Jadi dengan 2 pertukaran ini kemungkinan akan memberikan satu impak. Bola membias. Siapakah dan penjuru diperolehi pasukan JDT. Semakin bertubi-tubi nampaknya asakan pada pasukan JDT. Safawi Rashid cuba dicabar oleh Suami Hussein. David Da Silva melakukan satu clearance yang penting. Pada Zaman Alias juga terus naik ke atas. Masih lagi membiarkan untuk kepada Leandro sekarang ini. Leandro menolak ke pada Nazmi. Nazmi melintangkan ke sebelah, ke bahagian tengah. Baik, itu Ramadan Abdul Jalil juga antara pemain yang dibawa masuk. Satu dadaan cuba dibuat di situ oleh Matthew Davis. Benson Da Silva cuba mendapatkan ruang untuk melepaskan tembakan, tetapi gagal dia untuk melepasi kawalannya yang dibuat oleh pemain Terengganu, yang sekarang ini sudah pun berkubu di kawasan sendiri. Siapakah penjuru yang terus diambil, kemas dalam dakapan Suhaimi Hussein. 3 pertukaran nampaknya Ramadan, Safawi, selain Nazmi Faiz. Ya, memang kita dapat lihat sekarang ni penjaga gol Suhaimi Hussein betul-betul confident mematahkan serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan JDT. Dengan keadaan Afiq Fazail dan juga Gonzalo Cabrera selain Arif Aiman, pasti memberikan lebih banyak perubahan dalam corak serangan untuk pasukan JDT dalam tempoh masa yang tinggal ini. Nampaknya ada sedikit pergeseran di situ, tapi mungkin dapat ditenangkan oleh Zulkarnain Zakaria. Ini dia Leandro Velasquez yang terlibat dalam insiden tadi. Ya, memang kalau kita lihat memang ada sebenarnya sedikit pelanggaran yang sebenarnya Suhaimi Hussein dengan lurutan
Kalau kita lihat memang Nazmi Faiz memang berada di situ, memang keadaan tidak boleh dielakkan. Walaupun pun permainan tinggal saja 6 minit untuk waktu sebenar berakhir. Satu lagi pertukaran daripada Terengganu FC dengan Arif Anwar, bekas pemain UiTM dan juga Kuala Lumpur ini. Dia baru masuk. Jadi dia menggantikan tempat David Da Silva, merupakan pemain penyerang. Berhasil cemerlang dengan UiTM pada musim lalu dengan 3 jaringan. Jadi kad kuning kepada Rahmat Makasuf, pemain gantian yang dibawa masuk sebentar tadi. Satu kekasaran yang dilakukan, dikesan oleh Zulkarnain sebentar tadi terhadap Corbin Ong. Memberikan satu sepakan percuma dari sebelah kiri dengan kira-kira 7 pemain JDT sekarang ini berada dalam kawasan penalti. Dan dikeluarkan dari kawasan bahaya. Nazmi Faiz lakukan satu lambungan di situ, satu lipatan gunting yang cuba dibuat oleh pemain JDT sebentar tadi, tetapi tidak menepati sasaran oleh Ramadan. Ya, satu kedudukan yang baik, satu lambungan yang cukup baik dilakukan oleh Nazmi Faiz. Kita dapat lihat Ramadan berada dalam keadaan yang tidak offside. Saya rasa boleh untuk cukup mengawal bola tersebut sebelum beliau melakukan bicycle kick. Sementara itu difahamkan PJ City, Tamil Maren nampaknya terus menambah derita UiTM FC dengan gol di Stadium UiTM Shah Alam. Nampaknya UiTM terus masih gagal untuk mereka mendapatkan 3 mata pertama untuk musim ini. Pantas nampaknya pasukan JDT sekarang ini dalam melakukan serangan-serangan. Sekali lagi dipersalahkan. Rahmat Makasuf perlu berhati-hati. Dia baru saja dilayangkan kad kuning sebentar tadi. Satu lagi peluang untuk pasukan JDT. Semakin keram sekarang ini kita dapat lihat sepakan-sepakan percuma betul-betul berada dalam kawasan sebenarnya kawasan percubaan untuk pasukan JDT. Bersedia sekarang ini. Satu tanukan di situ, tetapi sekali lagi tidak lagi mendapat ataupun tepat ke arah gawang Baxter Da Silva hari ini. Hari yang mungkin kurang baik untuk dirinya. Tidak menjadi nampaknya Baxter malam ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana antara yang dibuat sebentar tadi oleh Safawi Rashid. Ya, walaupun kita dapat lihat 4 pemain yang berada di kawasan Baxter, tetapi apa yang menarik, bola tersebut memang betul-betul dihantar ke kepala Baxter, tetapi apa yang penyudah yang dilakukan oleh Baxter masih lagi belum dapat memastikan atau memberi jaringan untuk JDT. Ini dia Ramadan yang pindah antara pemain sayap kiri, gantikan tempat Gonzalo Cabrera. Cuba memainkan peranannya. Satu hantaran lintang di dalam kotak penalti dikeluarkan di situ oleh pemain yang dibawa masuk sebentar tadi. Satu lagi sepakan penjuru. Satu clearance yang agak mengundang risiko. Kembalilah penguasaan JDT. Dari sebelah kanan, satu hantaran lintang cuba untuk mendapatkan Matthew Davis. Selain Baxter juga turut mahu membantu, tetapi Suhaimi Hussein dapat menangkap dengan kemas antara lintang yang dilakukan sebentar tadi. Semakin mengasak, belum putus asa JDT. Adakah ini akan menjadi
Kekalahan pertama JDT di laman sendiri di Stadium Sultan Ibrahim. Tetapi jangan sekali menidakkan kemampuan JDT yang seringkali berupaya bangkit dalam situasi-situasi yang cukup penting. Ini dia Corbin Ong. Dapat dipatahkan dari situ. Nazmi Faiz, Matthew Davis pada Safawi Rashid sekarang ini. Satu lagi hantaran di situ. Satu gerakan yang dapat dinafikan oleh Muhammad Fauzi. Waktu sebenar permainan telah pun tamat. Kini mereka beraksi di masa kecederaan dengan 6 minit diberikan oleh pengadil malam ini. Satu lagi hantaran menjondorkan Baxen, tetapi Suhaimi adakah sepakan penjuru diberikan kepada pasukan JDT. Makin hebat asakan dibuat oleh pasukan JDT. Ditanduk di situ oleh Nasir Basharuddin. 6 minit yang mungkin panjang untuk Terengganu sebenarnya, Rizal. Ya, betul. Kalau kita dapat lihat daripada 25 minit berakhir ni, kita dapat lihat memang asakan demi asakan dilakukan oleh pemain-pemain JDT, terutama sekali apa yang saya lihat, mereka sering kali melakukan crossing ke arah pintu gol pasukan Terengganu. Matthew Davis cuba mara. Baik di situ. Satu sentuhan yang cukup penting dibuat sebelum tadi oleh Syarul Nizam. Cemerlang dia untuk menutup larian yang cuba digerakkan oleh Matthew Davis. Nasrul Insa, satu hantaran kotak penalti. Leandro agak kuat sentuhan pertamanya, tetapi Ramadan memastikan penguasaan masih ada sebelum Azam Azmi dapat menguis bola keluar untuk cepakan penjuru buat pasukan JDT. Nazmi Faiz, peluang untuk pasukan JDT. Kelang kabut di situ, tetapi tandukan Corbin Ong yang mungkin cuba melakukan ataupun placing ke sebelah kiri, tetapi tersasar. Selamat sekali lagi pasukan Terengganu. Ya, apa-apa pun kita dapat lihat sekarang ni pemain-pemain Terengganu cukup di sini di bahagian kawasan penalti terutamanya. Dan apa yang dapat dilakukan oleh Corbin Ong sebentar tadi, melakukan tandukan yang saya rasa kerap kali yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT, terutama di babak akhir permainan ini. Jadi aksi selepas ini pasukan JDT bakal menentang pasukan KL City, sementara Terengganu bakal berdepan dengan pasukan Pening untuk perlawanan yang seterusnya. Bagaimanapun, perjuangan mereka di sini masih lagi belum berakhir. 3 minit yang boleh menjanjikan bersih berbeza malam ini. Peluang masih ada untuk JDT untuk cuba sekurang-kurangnya mendapat gol penyamaan. Satu serangan balas kali, makan Konate. Apakah yang diberikan peluang untuk pasukan Terengganu, tetapi Farizal Malias pantas menutup ruang kepada Arif Anwar untuk melakukan percubaan. Satu serangan balas kali ini Ramadan dari sebelah kiri. Azam Azmi nampaknya berjaya melakukan tugasan dengan cukup baik, menutup larian Ramadan sebentar tadi. Satu clearance daripada Muhammad Fauzi. Terus keluar. Sekarang ini Corbin Ong. Satu hantaran litang, tetapi CP di sebelah kiri. Baxen Da Silva. Malam yang tidak begitu menjadi buat Baxen Da Silva. Tandukannya free hander, tetapi bola tersebut hanya CP saja ke sebelah kiri.
gawang Terengganu. Ya, lencongan yang baik dilakukan oleh Kobe Alton tadi. Baxter menempatkan diri beliau di antara dua pertahanan pasukan Terengganu. Seperti mana yang dia dikatakan tadi, masih lagi belum dapat untuk memberikan jaringan untuk JDT. Sementara itu, perlawanan di Stadium Melaraya difahamkan telah pun berakhir dengan kemenangan buat Penang 3-0. Satu kemenangan yang cukup selesa buat skuad Harimau Kumbang untuk mereka terus mencabar dalam kelompok 4 atasan saingan Liga Super. Agak cemerlang untuk persembahan mereka di musim pertama selepas muncul juara Liga Premier musim lalu. Satu antaran baik pada Kobe Ong. Muncul menjadi penyelamat di situ. Muhammad Fauzi berada dalam kedudukan yang tepat untuk mengeluarkan bola tersebut. Jika tidak, boleh mengundang peluang pada JDT untuk mendapatkan jaringan penyamaan. Semakin mendebarkan dalam tempoh 40 saat yang terakhir ini. Suami Hussein cemerlang. Satu lompatan yang cukup baik dilakukan oleh penjaga gol berusia 27 tahun ini. Pasti akan menjadi malam yang tidak akan dilupakan dalam karier Suhaimi Hussein. Sekiranya dia dapat mengekalkan gawang yang tidak dibolosi dalam perlawanan malam ini. Masih ada 15 saat lagi untuk JDT adakan di serangan terakhir. Satu lagi hantaran silang yang tidak menjadi daripada Ramadan Saifullah. Jadi nampaknya rekod tanpa kalah 21 perlawanan JDT mungkin akan berakhir malam ini. Tetapi pengadil Zakaria Zakaria masih lagi belum meniupkan whistle penaman. Selagi itu masih ada ruang untuk pasukan JDT dalam meraih sisa-sisa harapan mereka. Sekali lagi, sekali Nasir Barsudin pula lakukan satu clearance. Sepakan penjuru terakhir. Ini mungkin peluang yang terakhir untuk JDT untuk mendapatkan gol penyamaan. Satu tandukan yang cemerlang